Bintang sensasi Korea Selatan Son Heung-min beri tabik hormat kepada skuad Harimau Malaya apabila melabel Malaysia pamer aksi fantastik. Kapten Tottenham Hotspur itu sekaligus turut menafikan mereka simpan kuku dalam pertemuan di Stadium Al Janoub. Temu bol eksklusif Son Heung-min bersama wartawan Zulhelmi Zainal Azam. First of all, what do you think this result? Did you expect Malaysia can manage to draw against South Korea? Yeah, obviously we expect everything what's going to happen in the football, but Malaysia did a fantastic job and they fight until the end. And look, I mean, they fight for their life. I think they're very happy for them. But when you look outside, I think we have to improve so much aspect, even attacking, defending, everything. I think we have to do so much better. There is assumption that your team want to avoid Japan. No, that's not true. Not sure. So, overall, what do you think about Coach Kim Panggon? Look, I have a good relationship with him, and look, we were working together last couple of years, and he's a fantastic guy. He has so much passion in football. So, yeah, look, I mean, it is not perfect result for Malaysia, but he did a fantastic job for a couple of years still, and I'm very happy and proud, and I hope he continue to work for Malaysia and to improve the football there. Turut senada dengan Son Heung-min, pengendalinya Jurgen Klinsmann, pelagenda bola sepak Jerman itu menafikan pasukannya bermain untuk seri bertemu Malaysia bagi mengelak berdepan Jepun di saingan kalah mati sekaligus mengulangi pendiriannya sebelum ini. It definitely was not our plan. Our plan to concede 3 goals today. But I repeat it again, 2 goals should not have been given. Then it would be 1. It would be a little bit different. But no, we did not want to avoid Japan. No, we wanted to go through it in first place. That was our goal. And I think the team played that way. The team kept pushing and pushing and pushing, and creating. And we had plenty of opportunities. They defended really well. Malaysia worked so hard. I mean, they really played with a lot of heart. And you got to give them a lot of credit for that performance. But we should have won this game. And then play Japan. Kenyataan anggota skuad emas Jerman yang memenangi Piala Dunia 1990 itu tampak ada rasional. Ini kerana beliau tetap pertaruhkan skuad ampuh penentang Malaysia termasuk membawa masuk penyerang Wolverhampton Wanderers Hwang Hee-chan dalam usaha memburu jaringan. When I say honestly, I didn't expect this result. This result was not what you wanted, but they played really well, and we have to run from this result. And we know this tournament is very, very difficult, and we have to improve a lot. And we still talking about that, and we can improve. And I know we can do much more better. Then we just keep going, and we have big goal. Yeah. Okey, Akbar, kita masih lagi nak bercakap mengenai Harimau Malaya yang baru Of je course, melaburkan kita tirai dah cakap aksi. mengenai seminggu. Betul. Dan kita kali ini nak bersama dengan Fina Nasrum untuk analisis terperinci. Hai Fina, how are you? Hai. Sihat? Seronok pergi stadium semalam? Lama tak jumpa. Lama tak jumpa kan? Tak, Dah saya jumpa. ada komunikasi. Okey, Fina, seri kepada Korea Selatan dalam aksi kumpulan E bermakna kedudukan ranking FIFA melonjak 4 anak tangga. So kedudukan kini berubah ke tangga 132 dunia. Adakah situasi ini dijangkakan ataupun satu kejutan buat Fina sendiri? Kita mampu memberikan saingan kepada Korea Selatan, itu adalah satu kejutan untuk saya. Berdasarkan prestasi semasa mereka dalam 2 perlawanan sebelum ini. Dan kita sebenarnya reda dengan apa yang mungkin akan berlaku sebelum perlawanan dengan Korea Selatan. Tetapi mereka benar-benar memberikan kejutan, bukan kepada saya rasa seluruh rakyat Malaysia juga terkesima dengan prestasi yang dipamerkan oleh skuad kendalian Kim Panggon. Sepatutnya itu yang berlaku dari awal permainan lagi, daripada game pertama lagi sebenarnya. Cuma untuk mereka mencari rentak itu kelihatan agak sukar. Mungkin beberapa perubahan yang dilakukan, percubaan dan juga taktikal yang cuba diterapkan oleh Kim Panggon
di perlawanan ketiga nampaknya membuahkan hasil. ya, Kita hampir Ya. untuk melihat satu keputusan yang menarik dalam perlawanan kedua, tetapi ianya tidak berlaku dan direntap di saat akhir. Yep. Dan saya fikir mungkin saya boleh katakan ini adalah signal yang cukup bagus untuk perkembangan bola sepak negara. Dapat dilihat dengan jelas bagaimana Miki ataupun Faisal Halim mampu untuk mengotek-otekkan pertahanan Saya Korea tak boleh Selatan. move on lagi dengan Ya, gol tu. saya pun suka betul tengok situasi itu tahu. Itu menunjukkan kita sebenarnya nak bagi tahu kat dunia, hello, this is New Malaysia. Okey. Dapat juga dia buat siu kat Al-Janub. Okey Fina, tadi Fina ada sebut sikit, sentuh sikit pasal sepatutnya perlawanan macam lawan Korea itu patutnya kita tunjukkan awal masa lawan Jordan dan kemudian Bahrain. Okey, dah habis dah kempen Malaysia di sana. Ada juga yang berbunyi lambat panas. Dah lah patutnya main masa first game dah macam tu. So, adakah ada simptom lambat panas tu masih lagi berlaku ataupun macam mana situasi ini, Fina? Permulaan ataupun langkah kiri untuk skuad negara sering berlaku sepanjang saya bersama dengan ataupun sepanjang saya mengikuti perkembangan skuad kebangsaan. Dan situasi ini masih lagi berterusanlah pada saya. Mungkin ini adalah perkara utama yang perlu dilihat, yang boleh kita katakan sebagai perkara yang perlu diubah secara drastiknya, kerana kesannya ia begitu merugikan. Sepatutnya istilah lambat panas itu tidak berlaku ketika kita beraksi di pentas tertinggi seperti inilah. Perlu lebih bersedia dengan keadaan, perlu dah dapat gambaran bagaimana situasi itu. Tetapi saya tidak pasti sama ada mereka sedikit gementar ataupun bagaimana, tetapi kalau melihat dari segi barisan pemain yang ada, mereka memiliki pengalaman yang cukup luas. Sepatutnya perkara-perkara ini tidak berlakulah. Dan saya harap Kim Panggon melihat perkara ini sebagai perkara yang cukup pentinglah agar ia tidak berulang lagi dalam kejohanan-kejohanan selepas ini. Ya, kita kelayakan Piala Dunia lepas ini. Okey, Coach Panggon, Fina, dikritik katanya gagal meraih sebarang kemenangan, tapi bila dapat menghasilkan keputusan positif berdepan Korea Selatan, diangkat pula. Jadi mungkin Fina ada pendapat Fina sendiri mengenai relevan Coach Kim Panggon bersama dengan skuad kebangsaan. Of course, relevan. Kalau sekiranya satu keputusan yang tidak bagus terpaksa dihadapi oleh kita semua ketika perlawanan menentang Korea semalam, saya rasa Kim Panggon masih lagi relevan. Cuma nasib beliau mungkin tidak cukup baik dalam kempen kali ini. Tetapi untuk meletakkan 100% kesalahan di bahu Kim Panggon adalah tidak tepat. Perlu lagi diberikan peluang. Tempoh masa sebanyak 2 tahun itu terlalu singkat sebenarnya untuk kita menuai hasil yang lumayan. Jadi masih lagi memerlukan masa buat Coach Kim Panggon. Cuma sedikit yang mungkin saya rasa perlu diubah oleh Kim Panggon sendiri agar beliau tidak melatah dengan sebarang soalan daripada rakan-rakan media kita di sana ataupun media antarabangsa, kerana soalan-soalan berbentuk provokasi itu adalah perkara biasa. Dan sepatutnya perkara-perkara sebegitulah yang akan menaikkan lagi semangat Kim Panggon untuk membuktikan kau salah. Ini sebenarnya tim aku. Jadi saya rasa apa yang berlaku dalam sidang media sebelum pertemuan dengan Korea Selatan itu sebenarnya secara tidak langsung membina motivasi Kim Panggon sendiri dan pemain-pemain mereka agar mengubah perspektif yang telah pun ditimbulkan oleh wartawan-wartawan yang hadir ke sidang media sehari sebelum perlawanan itu. Okey, baik. Itu cerita Panggon. Kita beralih pada pemain-pemain pula. Daniel Ting adalah pemain yang menyelah, berjaya merantai ketua pasukan Spurs, Son Heung-min. Satu. Yang kedua, Brandon Gunn. First time, first 11. Dia tak main first 11 game pertama, game kedua. Kali ini Brandon Gunn juga mengubah corak di bahagian tengah. Jadi 2 suntikan baru untuk pasukan kebangsaan dalam aksi berdepan Korea, Fina. Saya sebenarnya kalau Brandon Gunn tu sememangnya dia sepatut berada dalam kesebelasan utama dari awal lagi. Dia seolah-olah mengamuk dalam game ketiga ni kan, sebab barulah diberikan peluang. Tak tahulah nak kata kalau kita terlepas kelibat Brandon Gunn dalam aksi pertama dan kedua.
Sebab kualiti pemain seperti Brandon Gunn perlu ada. Dia memiliki kepimpinan yang cukup tinggi dalam pasukan dan beliau juga adalah kapten sebelum ni. Ya. Dan beliau mempamerkan aksi yang begitu memberangsangkan ketika aksi kelayakan dan bersama dengan skuad kebangsaan dalam beberapa tournament sebelum ni. Saya tidak tahu apakah alasan yang tepat untuk beliau tidak berada dalam perlawanan pertama dan kedua. Untuk Daniel Ting, yes, saya sendiri, sebab saya teringat kata-kata Kim Panggon dalam setiap kali tamat perlawanan, dia selalu menyebut satu perkataan ni tau. Statement ni, they play like a dog. Wow. Turun naik dia cakap kan. So Dua jantung. Individu yang paling tepat untuk kita quote perkataan Kim Panggon tu adalah kepada Daniel Ting dalam aksi beliau semalam. Saya dapat lihat betapa bekerja kerasnya beliau untuk menafikan setiap pelan dan rangka yang telah pun direncanakan oleh bahagian serangan Korea Selatan semalam. Macam tu aku baru dengar. Okey, mungkin susah untuk kita move on tapi kita perlu move on. Seterusnya buat skuad kebangsaan, apa sepatutnya direncana dan perlu ada dalam plan coach Kim Panggon ni sendiri? Okey, sebenarnya lesson learn sepatutnya dalam apa yang berlaku di kempen Piala Asia kali ini. Itulah rencana yang perlu diperbaiki oleh Kim Panggon. Saya rasa tidak perlu lagi kita rungkaikan satu persatu. Segala-galanya telah pun dibincangkan. Jadi dari situlah setiap mistake, setiap correction yang telah pun dikenal pasti, itulah perkara yang perlu dititik beratkan oleh Kim Panggon ketika kita masih lagi dalam rangka yang panjang untuk kelayakan Piala Dunia pula. Kim Panggon perlu melihat perkara ini secara serius jika benar dia mahu mengangkat bola sepak negara. Walaupun dalam kempen Piala Asia ini ada beberapa kritikan yang hingga mempersoalkan kewajaran Kim Panggon kekal bersama dengan skuad kebangsaan, tapi saya rasa itu adalah satu penyataan yang dangkal yang tidak sepatutnya berlaku kerana kita masih lagi dalam pembikinan untuk membentuk sebuah pasukan yang mampu bersaing di pentas Piala Asia. Siapalah Malaysia untuk kita bandingkan dengan Bahrain, dengan Jordan, dengan Korea Selatan. Saya tengok gol Bahrain. Tetapi banyak pengajaran yang berlaku di situ dan itulah perkara-perkara penting yang perlu direncanakan semula oleh Kim Panggon bersama dengan barisan kejurulatan beliau untuk tugasan seterusnya bersama dengan skuad negara. Okey, terbaik. Tapi kita harus jadikan Thailand dan juga Indonesia sebagai pasukan contoh. Mereka datang bukan ranking yang bagus. Betul? Thailand datang last minute, prepare 2000 sampai 9, tapi akhirnya mereka layak. Betul, saya ke setuju. peringkat 16. Fina puas hati Nak kata puas hati itu tidak, tetapi kejayaan mengikat Korea Selatan semalam tu boleh kita katakan sedikit penawar, tapi kegembiraan itu tidak bersifat lama. Sementara. Kerana kita masih lagi ada perkara-perkara lain yang perlu diperhalusi. Okey, baik, apa pun terima kasih. Terima kasih, Fina. Kita ada cerita kelayakan Piala Dunia pula selepas untuk Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Alright.